Assalamualaikum, alhamdulillah. Kita atas dah sampai di airport Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Emang betul-betul cuaca dah hujan nih hari ini. Sebenarnya kami dah lama musim kemarau panas 34 derajat sampai 35. Tapi hari ini alhamdulillah Bapak sampai hujan dah. Bawa rahmat. Bawa rahmat dari Singapura ya. Terima kasih semuanya. Yalah Pak Sahar. Yalah. Ini bag-bagnya ni. Assalamualaikum. Kita berada di feri ke Pulau Sabang. Ramai 34 orang. Semua manis-manis orangnya. Nampak? Manis-manis nampak? Ini answer belakang. Okey. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai ke mana? Pulau Sabang. Pulau Sabang. Masih di JP. Sekejap lagi kita akan menuju ke Pulau Sabang. Mana tiketnya? Ada tiket, ada tiket. Okey. Oke, see you.
untuk rumahnya. Terima kasih buat video. Cik, kita dah sampai di Pulau Sabang, Cik. Saya sedang bawa kelompok Aceh ni. Nah, tuan, Cik. 120,000 1 kilo, Cik. Awak dah depan. Assalamualaikum. Dengan grup siapa? Al-Zaidam, Haji Sahab, Alhamdulillah, berapa orang? 3 Sekarang kita berada di mana? Masya Allah, dari Singapura menuju ke Pulau Sabang. Oke, say hi semuanya. Macam mana, mantap? Oke. Semangat. Loncat, loncat. Loncat. Dalam hal membuat lambung, macam mana? Buat sendiri, minum sendiri. Lagi, nanti rehat lagi. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi, ini penat nak tahan gambar ni. Okey. Mantap. Siapa tak pergi memang rugi ikut Haji Sahar. Pergi ke Pulau Sabang dan Aceh. Woo. Okey, percaya tak? Terbang. Okey, joget. Nanti edit.
Yang paling depan dia ikut pun paling depan bawa abut dia jalan. Oh. Nampak video-video dia loncat-loncat tu. Mana lagi? Bin, ada Bin. Bin, abang datang Bin. Hari ada nampak juga. Itu bu coklat dari sini. Oh tu banyak tu. Banyak nanti dia
Nampak besar. Itu musiman yang betul Rahman. Betul. Dia kalau kita masuk ke dalam macam di Madinah. Oke. Dia buka payung dia tak? Biasanya buka payung setiap hari Jumat. Oh. Setiap hari Jumat. Karena listriknya mahal. Betul. Oke, tolong didengar baik-baik. Di mobil Kis, satu mobil satu tempat. Semangat. Maju pada atas, mundur buka tangannya, bawah atas, dayung sampai, sekali atas. Beliau adalah Wak Kolak. Dipanggil kenapa Wak Kolak, nanti ada cerita. Wak Kolak tu Wak Pengat. Ada cerita kolak pisang. Betul, pandai Bapak. Bagi kolak pisang buat Bapak. Okey, kemudian beliau selamat di atas kapal ini masa tsunami. Jadi beliau akan bercerita pengalaman beliau, bagaimana beliau boleh selamat pada masa itu. Okey. Okey, kepada awak sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anakku, cucuku daripada Malaysia ya. Singapura. Ini kali pertama datang. Ya. Alhamdulillah 21 tahun anakku baru datang. Kita boleh berencana ya, yuk kasih tak jadi-jadi. Kenapa? Allah takdirkan datang. Jadi hari ini baru jumpa sama Allah. Jadi perkenalkan nama awak ni Bundia, orang panggil Wak Kolak. Kolak itu pengat pisang nak. Pisang, ubi, nangka, kolang kaling. Kenapa dipunya Wak? Saya meniaga kolak dulu di Jeti. Hari tsunami itu kolak-kolak dibawa gelombang laut. Kolak-kolak di bawah laut. Jadi saya ini salah satu terselamat di kapal. 59 orang selamat di kapal, termasuk Wak Kolak, termasuk jiran-jiran, termasuk tuan punya rumah. Tuan punya rumah selamat juga, sekarang dah pindah dia, rumahnya di bilik kerajaan. Jadi anakku dikasih waktu hanya 10 menit sama Rehan. Jadi bagaimana naik kapal, bagaimana Allah hantar kapal. 21 tahun yang lalu, waktu itu nak umur saya 55. Sekarang sudah 76. Bagaimana dahsyatnya tsunami, bagaimana dahsyatnya gempa. Jadi di sini nak kampung kami namanya Kampung Lampulo. Kampung Lampulo dekat laut, adakah 1 kilo. Tetapi kalau sampai 7 kilo dibawa gelombang ke darat. Ini dulu ni nak ada kampung lagi, nak sudah jadi laut semua. Tapi sekarang cantik balik lagi. Jadi hari Minggu itu nak kita hari Sabtu Natal tanggal 25. 26 orang antarkan gempa dan tsunami. Bagaimana waktu itu saya tiap hari pekerjaan saya nak berniaga kolak. Kolak itu pengat. Di mana berniaganya di Jeti.
Di hari itulah, di hari bulan tu kolak ibu gelombang itulah kita berjaga senang. Kita pagi-pagi nak terbayang ada lonek, tak terbayang apa gempa besar. Pagi-pagi dah kolak gerobak, masuk gerobak barang kolak, ada nasi lemak tapi dah pengewak nasi, pengewak kolak. Sampai sana anak saya meniaga pun bukan di kedai, nak di pelabuhan, di dermaga. Jual kolak tak punya kedai. Masa itu anak saya 4, suami sudah meninggal 5 tahun. Saya ibu tunggal. Jadi sampai ke sana, waktu saya datang itu anak laut, kalau turun laut, singgah di situ, bongkar muat ikan, nanti makan kolak. Mana kolaknya? Makan kolak dulu. Ada wang bayar, ada wang free. Oh. Jadi hari Minggu itu dah jam 8 kurang 15 nak sudah masuk duha. Datanglah gempa. Kita gempa dulu nak bukan langsung gelombang. Gempa kayak bunyi angin nak berduru. Angin hujan ke berduru. Bayangannya berduru terus, bayang-bayang terus nak. Jaga kami waktu itu waktu kapal ke tanah bergoyang kayak gini, saya cakap, ya Allah, ada ni bagi saya wakola, gempa. Wak bilang hari ini gempanya kok lain tanah bergoyang. Kenapa nak bilang begitu? Karena di Aceh selalu ada gempa. Tetapi dia semacam itu tanah bergoyang. Hanya goyang-goyang terus, tak berhenti-berhenti, tempat seroboh, sepada kami orang tu duduk semua nak termasuk wak kolak, terduduk lama kulikan. Buat sudah berkaitan. Saya nangis, Masya Allah, kenapa gempa bisa begini? Kalau begini gempa terus, kalau pecah tanah, masuklah kami ke dalam tanah semua. Kita nak dah kira kalau gempa, fikir pecah tanah. Orang semua nak berzikir, apalagi kami orang Aceh, kamu Muslim semua nak kan? La ilaha illallah, rupanya ada azan. Orang kami Aceh, kalau ada bela besar azan lah. Waktu ada azan, Allahu Akbar, saya cakap lagi, ya Allah, ya Tuhan. Yang azan ada, yang zikir ada. Kenapa gempa tak berhenti? Apakah ini kiamat? Wah, sudah fikir kiamat. Kalau bukan kiamat, ya Allah, apa doa saya baca hari ini berhenti gempa? Saya ada ilham nak kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Jadi wak baca tak asal saya baca, ya karena wudu, ya karena saya kepadamu kurnia wahai Allah. Kepadamu saya minta atau berhentikan gempa. Allah berhentikan gempa, nak lama nak gempa 8 minit setengah. Besar gempa 9,5. Bangun wak dah pening, saya lihat dah roboh semua, wak fikir rumah wak hancur nak. Saya balik rumah nak. Kenapa balik rumah? Antara gempa dan tsunami ada jeda nak 20 minit. Ada waktu, bukan langsung melompat. Kita tak ada juga elok balik rumah. Sampai ke rumah saya berhadapan dan tuan punya rumah ni. Yang punya rumah ni orang kaya ni nak kepala Pertamina. Isterinya cikgu, tapi waktu itu suaminya dekat Medan. Orang punya rumah ni orang kaya, kepala Pertamina. Waktu itu dia di Medan. Anak dia, isterinya ada di rumah. Waktu pulang, dia ada duduk je kami kalau gempa keluar rumah nak pelakon tengah malam. Abah saya pun dipanggil wak kolak. Ya bes, sudah pulang. Bagaimana kolaknya? Sudah berhamburan. Wak masuk rumah, lihat mak kami apa-apa, keluar lagi nak duduk sekejap. Baru sekejap duduk nak bunyi ledakan, nak kayak bunyi bom 2 kali. Bom bunyi bom, kata jiran saya. Wah, orang gam, orang tentera kerjanya perang saja. Kenapa nak kami orang 4 pacar berada besar-besaran? Aceh minta merdeka dan Jakarta tak kasih airnya angkat senjata. Selepas itu nak sepi hening. Wak kolak balik jati lagi. Sampai ke sana, bukan ambil air, bukan beli air laut. Ambil jualan mau pulang. Karena selepas bunyi bom sepi senyap hening. Kita nak tak tahu banyak manusia di hari itu diambil orang. Sampai ke sana saya dan tiba sudah tumpah, ada kakek di saya bilang, ya saya ke sungai kita cuci piring pulang. Kenapa kamu pulang? Tak nak perasa lagi ke? Saya kok sedih sangat, saya bilang. Kakek ambil ke sungai, saya nunduk nak putih piring yang bagus masa ukur rabak yang pecah masuk, membuang ke laut ke sungai. Rupanya pulang nak buat daun masuk Kuala. Kena jati kami masuk Kuala dulu. Masuk bot di depan, ayat di belakang.
Jadi wak kolak nak nampak ya di depan. Orang pun dia panggil. Iyalah bahasa Aceh tu nak air laut naik katanya. Wak pada bukan lari wak tengok dulu mana airnya. Nampaklah di depan mata terkejut. Masya Allah mati saya. Kenapa nak airnya 2 gelombang besar. Gelombang pertama berjalan nak ada 500 meter. Yang kedua bergulung nak kena bergulung. Itu airnya hitam bahasa asap berduru kayak pesawat nak. Kalau anak aku saya naik pesawat besar kan. Kayak gitulah berduru dia. Tempat wak dia tu masih kering. Di situlah saya pikir mati orang lari semua. Saya diam saja terpana. Lihat lalu tu dalam hati saya pasti mati. Orang panggil bak kolak lari wak. Untuk apa lari pasti mati hari ini. Saya bilang kan. Itulah anak makin lama makin dekat kan. Wak kadang itu 180 berkilometer jalan. Itulah saya pasrah nak. Saya makan dekat dengan awak, saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, saya tak sanggup lari. Berenang pun saya tak bisa. Kalau sehari ajal yang saya minta dalam kalimahmu, la ilaha illallah. Saya berzikir nak? La ilaha illallah, saya berzikir. Berulang-ulang saya berikan rupanya ada yang bisik di telinga saya. Kamu lari pula nak Kelantan, 2 ibu Abbasiah ni. Pada tadi tempat saya berniaga dalam cari anak. Kenapa Allah tunjukkan ke sini? Saya tak lari juga nak tetap berzikir la ilaha illallah. Batas saya jatuh satu-satu. Rupanya ditepuk di bawah belakang. Kaget nak wak. Waktu wak balik, orang tidak ada. Dalam hati wak, ya Allah. Orang pada lari semua, kenapa tak lari? Balik arah lari nak ke kiamat. Di belakang itu belum, di depan sudah dilanggar kanan. Jadi kami di pagar beton 2 pintu. Satu besar, satu kecil. Yang besar sudah jam, hal yang kecil. Di situ nak dilanggar. Yang jatuh dah habis lagi nak. Sudah jatuh nangis. Saya pun itu sebelah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa bisa begini semua? Lepas saya di sini, ya Allah, akhirnya lelah. Ya Allah, saya lari dah. Saya dengar lagi nak dua di belakang saya bunyinya. Itu sangat dekat. Apa kata ya Allah? Sampai ke mana belakang? Apa katanya sama awak? Lihat ke belakang lagi kamu. Nanti kamu nak sanggup lari. Lari terus kamu ke dorong mereka. Lari terus kamu waktu itu 55 dah tua kita dah. Masuk lorong ni panggil punya. Saya peragakan Abbasiah nak Kelantan 2 anak kata semua best. Cepat kata semua. Saya menjerit. Apa orang bilang sama awak? Wak kolak sudah punya. Kenapa nak orang tak percaya nak? Tidak pernah terdengar kalau kita tidak pernah terjadi. Kita tidak mungkin ke darat, tapi tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Orang dengar panggilan awak nak Kelantan 2 anak. Saya pun masuk nak saya masuk di pintu. Di situ saya ditangkap. Wah, masuk air sepinggang saya. Menjerit sama Allah sudah awak lihat ambil Abbasiah ni lagi ambil barang. Saya panggil ambil apa-apa lagi cepat kata sama-sama Kelantan 2 nak sampai Kelantan 2 akhirnya kayak ular nak dicari orang perasaan saya. Masuk sekejap separah saya. Di situlah kami sudah pasrah. Abbasiah panggil saya, wak akhirnya sudah penuh wak, kemana lagi kita? Saya di luar dari kaca jendela sudah penuh, di dalam sudah penuh. Itulah kami pasrah. Rupanya Allah berkehendak nak datanglah kapal. Waktu sebelum datang kapal, kami tak ada kapal datang karena kami dalam bilik. Di atas pemerintah ada pekerja dia namanya si Jol, sudah buka bumbung. Sudah mencari kami. Bilanya nak kapal ini lagi dok ini tempat saya berniaga. Saya berniaga di depan, doknya di belakang. Jadi kapal ke sana dulu, nak ke sana dulu. Patah balik, baru dipusing-pusing gelombang, baru kapal berlabuh. Waktu kapal berlabuh ke rumahnya benturan sangat kuat, kami fikir macam hantam gelombang. Kata anak saya, ya Allah, sudah hancur hantam rumah. Dipanggillah sama siul dan awak namanya Madani. Madani keluar, bonya sudah datang katanya. Kami fikir nak bantuan datang jemput kami. Cepat-cepat naik botnya nanti lalu lagi. Naiklah nak satu persatu, satu tarik, satu tolak, lempar ke atas. Sampai ke atas kapal, kapalnya goyang-goyang dah ada. Kapal kosong.
Yang herannya awak bagaimana lajunya tsunami nak. Awak lari dari jeti nak ke tingkat 2, tak lama datang kapal. Ke kapal kampung sudah habis nak laut semua. Nampaklah nak orang timbul tenggelam dalam air, dalam sampah, dalam akar kayu, dalam setangan melambai-lambai. Tak ada lagi. Ada satu anak gini tangan saya fikir mau anak saya. Saya bilang yang punya rumah, "Bes, tu anakku dah timbul tenggelam, bukan anak awak, tu anak orang," kata dia. Awak duduk dulu dikit-dikit baca apa yang bisa, kata dia. Anak orang timbul tenggelam dalam air, dalam sampah, dalam akar kayu, dalam setangan melambai-lambai. Tak ada lagi. Ada satu anak gini tangan saya fikir mau anak saya. Saya bilang yang punya rumah, "Bes, tu anakku dah timbul tenggelam, bukan anak awak, tu anak orang," kata dia. Awak duduk dulu zikir-zikir baca apa yang bisa, kata dia. Saya duduk nak zikir la ilaha illallah kaya lagi nak. Abasan berjaya ni'mal maula ni'man nasyadang. Kami zikir-zikir. Rupanya datang gelombang ketiga lagi. Datang lagi gelombang. Saya cakap sama Abang, "Bes, ini kapal tak lalu-lalu pasti sudah sangkut. Kalau gelombang datang kapal diangkat." Abasan orang kaya alim nak dipanggil lah jiran kami namanya Muji Berijal. Sekarang panggil dia Ustaz Muji disuruh azan. Waktu dah azan Allah Akbar gelombangnya turut pecah. Kadang-kadang kita tidak percaya. Lepas makin lama makin panas nak hari tu saya pusing-pusing berputar-putar. Ada anak kecil kehausan kelaparan minta makan, minta mendadak air nak. Di mana kami ada dipanggil makan. Rupanya Allah kirim satu tanda kelapa muda hanyut. Ini ada kelapa muda hanyut. Satu tanda isinya 7 buah. Dah ada kelapa lepas di belah ni. Jadi Ustaz Majid yang azan tadi tunggu ya saja cari parang. Rupanya disampaikan mesti ada satu tong dibuka atau ada parang, ada kampak, ada cawan, ada penepuk. Wow. Karena kapan masih baru nak belum pernah digunakan. Lagi diperbaiki. Buka lah kelapa bagi-bagi dah. Sudah ada kelapa, anak-anak kasih istrinya dah kenyang. Baru saya lihat laut lagi nak. Dan pertama dah lihat lagi kerana temu-temu tenggelam. Itulah nak kampung kami laut semua. Sampai Ulele tu, nanti kamu kalau pergi ke Ulele tu, Sabang, itu tak ada lagi jeti, tinggal lagi kapal cepat, kapal lambat berpusing-pusing. Jam 5 petang nak kami harus turun, baru turun. Turun kami dari kapal, jam 5 petang, nampaklah itu nak kampung kami sudah rata dengan tanah. Kalau orang Malaysia bilang, orang Singapura bilang pandang jarak, pandang jarak. Inilah kisah awak di balik musibah ni. Banyak anakku bisa datang Aceh. Panjang umur, mudah rezeki, selamat iman. Allah kasih anak yang soleh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama warga Singapura daripada Al-Firdaus Travel Private Limited Singapore. Seramai 34 orang berada di bumi Aceh, bumi Serami Mekah, di satu lokasi yang juga istimewa, kapal di atas rumah. Iaitu pada hari ini kita bersama mangsa-mangsa tsunami, termasuklah yang utama sekali itu Wak Kolak bersama lagi teman-temannya yang selamat dilanda musibah tsunami. Ayuh kita melihat warga-warga Singapura bersama tamu istimewa. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya Haji Sajiatan bersama Services. Kejemaskan kita berada di tempat Aceh ni. InsyaAllah barang siapa yang nak pergi tahun depan 2026, kita ada lagi. Ikut siapa? Pak Sahar. Weh, tabarakallah, Masya Allah. Terbaik, terbaik.
cantik sawah padi. Okay, ni sawah padi di Aceh. Air dari sana airnya sampai sini, tapi kampung Rehan ini terkenal. Okey, jalan. Jalan-jalan supaya burung tak makan tadi. Jadi karena memang banyak sangat kan jalan. Sama ayah Rehan di sebelah sana di ujung. Sana. Nampak tak? Rumah Rehan. Nampak alamat. Ya? Nampak tak? Tak nampak, jauh sikit. Kalau di sini rumah Rehan di depan lagi, tapi tak boleh masuk ke dalam. Sebab rumah Rehan ni bukan di depan jalan besar macam ni, jadi masuk dari jalan kecil. Jadi kalau pas Pak Ahmad tak boleh masuk. Itu boleh tu Kereta boleh. Kereta boleh, kalau bas tak boleh. Tengok, ikannya bakal kita makan. Dia pakai tempurung tau. Tengok dia letak tempurung ni. Tengok tempurung ni dibakar dulu. Dengan panas sekali ni dibakar dulu. Ini dia buat lara. Bila kita bakar pakai alat kayu. Betul rosak. Kita di mana makan sekarang? Macam mana makan Cik Saleh? Iman Baik Semua baik? Nampak makannya. Bagi jempol. Hati lah. Bagus dah. Best. Ini jempol. Tengok pantai. Okey. Tak payah, tolong tak dapat kawan-kawan makan. Okey. Sotong ada, udang ada. Okey, cakap Assalamualaikum semua. Kita kat mana ni? Pantai Melaka cakap. Aceh Melaka cakap. Aceh Melaka. Ni makan ikan bakar, nampak ada pantai. Tak payah lawan kita punya tempat. Tengok. Jauh. Nampak air kelapa lagi. Tengok. Anjing Melaka kan? Lambai sana. Okey. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita di mana? Ikan bakar Pantai Lampu Aceh. Oh, Aceh. Alright, mantap. Lumayan. Makan bagus macam makan. Ni. Mantap. Selera. Tengok ada dekat nasi kat sini, nasi kat daya nah semua. Dengar ada bercakap. Mantap. Bersama siapa ni? Haji Syahad. Siapa boleh? Lambai, wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahad jauh-jauh dari Singapura naik motosikal Scoopy. Masya Allah. Okey. Hati-hati pulang. Bye. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل قربا سيدي لبيك
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Sekarang saya bersama dengan jemaah daripada Singapura, anjuran Al-Firdaus Private Limited Singapura, diketuai oleh Haji Shah. Kita berada di Masjid Baitur Rahman Aceh. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dan menunaikan solat maghrib di masjid yang cukup agung sekali di Bandar Aceh ini. InsyaAllah. Moga-moga. Moga-moga di kesempatan lain dapat kita kunjungi lagi masjid yang penuh barakah ini, insyaAllah. Amin. سال دمعي شوقا Senyum. Kacang pun. فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت Semua sebut Alhamdulillah. في الحياة إليك رام كل قربى سيدي لبيك سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل Saya orang Somalia. Beribu terima kasih pada sahabat-sahabat kita semua. Ya Allah, terima kasih kepada يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في الحياة إليك رام كل